A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Taraktu fikum amrayn ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana atas kesempatan masa yang diberikan kepada kita pada pagi ini, dapat kita bersama-sama untuk membicarakan tentang sambungan topik-topik berkenaan dengan bicara maqasid. Dan hari ini khusus hari Jumaat, kita akan fokuskan tentang perbincangan berkenaan dengan sains Ashabul Kahfi, dan di situ kita akan cuba lapah bersama-sama dengan ayat daripada surah Al-Kahfi yang dah pun kita bukakan hampir 3 minggu. Tajuk-tajuk berkenaan dengan Kahfi, tiga siri dalam 3 minggu, dan juga kita akan rangkumkan bersama dengan topik-topik yang dah kita bukakan secara partial daripada setiap hari yang kita bincangkan. Dan semalam saya berhutang satu topik berkenaan dengan Furqan yang mana kita tidak dapat selesaikan lantaran gangguan teknikal, di mana connection yang agak tidak baik. Dan insya-Allah pada pagi ni mudah-mudahan saya dapat kupas. Kalau terlebih 1.5 jam, saya minta maaf awal-awal sebab rasanya mungkin akan terlebih sedikit kerana perbincangan hari ini agak menarik dan di luar daripada kotak kita, kotak minda kita lah. Sebab selalunya tak ramai orang akan bincangkan topik berkenaan dengan wang perak ini, kecuali hanya melihat dia dari sudut literal ataupun hanya lihat dari sudut tersurat sahaja. Tapi hakikatnya Allah sedang memberikan kita sesuatu tanda yang memohon ataupun meminta kepada hamba-hambanya untuk menggunakan akal supaya berfikir apakah strategi yang Allah sedang berikan kepada kita umat di akhir zaman melalui rahsia yang terkandung dalam surah Al-Kahfi. Allah pasti tidak akan berikan Al-Quran ini semata-mata untuk dibaca, melainkan di dalamnya terkandung satu sumber rujukan yang akan menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Dan fitnah itu tidak lain dan tidak bukan adalah fitnah daripada kelolaan Dajjal itu sendiri, yang mana nama itu menjadi satu stigma yang akan menyebabkan masyarakat dan juga umat Islam di akhir zaman ini akan memikirkan adakah Dajjal itu hanya dalam bentuk sebatang tubuh yang akan menyesatkan manusia melalui propagandanya, melalui individu, ataupun Dajjal ini adalah satu organisasi ataupun satu movement, satu gerakan, satu institusi yang telah lama dirancang, yang sedang merancang, dan mereka terus melakukan propaganda pemesongan akidah umat Islam secara khusus. Itulah yang kita akan perhatikan melalui ayat Al-Quran yang sudah pun terlalu lama tersedia sebagai satu rahsia yang perlu kita gali dan cari, kerana rahsia ini telah lama tersembunyi. So, apa makna tersembunyi? Itulah cerita tentang Kahfi. Kahfi bukan sekadar cerita tentang gua. Ashabul Kahfi adalah cerita tentang orang-orang yang bersembunyi. Mereka yang sedang bersembunyi bukan kerana mereka takut, tetapi kerana mereka sedang memelihara sesuatu yang telah lama orang tidak pandang, sesuatu yang telah lama orang rasa ia menjadi satu ancaman kepada kehidupan mereka. Agama menjadi satu ancaman, agama tidak menjadi sesuatu yang boleh mereka ikuti, lalu agama itu dijadikan sesuatu yang sangat-sangat jumud, rigid, dan sangat-sangat tidak menjadikan dunia mereka aman dari sudut kehidupan duniawi lah. Jadi kita harap dengan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, insya-Allah kita harapkan masing-masing sediakan nota dan pen yang ada, kerana kemungkinan ayat-ayat yang kita akan buka ni akan melibatkan sedikit perincian daripada perkataan-perkataan secara harfiah. Okey, sebelum pergi jauh, saya nak sambung sedikit tajuk yang semalam kita bukakan. Kalau semalam kita stop dekat surah An-Nisa, surah Ali Imran, minta maaf, Ali Imran ayat keempat. Okey, cuba kita tengok ayat keempat. Okey, hari ni kita sebelum sambung jauh lah,
Kita nak tengok ayat keempat daripada surah Ali Imran. Okey, cuba kita tengok. Oh, ini Al-Baqarah. Silap pula. Okey. Itu dia Ali Imran. Kita tengok Allah kata min qablu hudan linnas. Sebelum kita baca tentang ni, kita kena tengok ayat ketiga dia dulu. Ayat ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah menurunkan kepada kita Alkitab. Tetapi Alkitab itu Allah suruh kita baca, bukan sekadar baca dalam keadaan dia menjadi sesuatu yang tidak jelas, tidak kita faham. Al-Quran itu dijadikan sebagai satu bentuk yang mengandungi kebenaran, di mana ia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, di mana dia menurunkan Taurat dan Injil. Itu ayat yang ketiga. Tapi Allah kata dalam ayat ketiga itu dia turunkan kepada kita kitab. Dalam kurungan ramai yang menulisnya Al-Quran. So semalam kita bagi satu kocakan minda lah. Apakah yang dimaksudkan dengan kitab? Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran? So Al-Quran di situ kebanyakan orang faham buku itu adalah kitab. Kitab Al-Quran itu sendiri pun orang duk confuse lagi. Mana satu kitab, mana satu Al-Quran. So kita nampakkan ada beza ada beza antara kitab dan Al-Quran. Kerana kitab dan Al-Quran itu adalah dua perkara yang akan menunjukkan perbezaan yang sangat-sangat nyata. Kitab adalah ketetapan. Al-Quran adalah pembacaannya. Macam mana kita nak membaca ketetapan tersebut. Sebab tu Allah perintahkan kita ataupun perintahkan kepada Nabi Muhammad sendiri, Iqra. Kerana Iqra itu bukan sekadar baca. Iqra adalah kaji. Berbeza dengan tilawah. Tilawah baru dikatakan baca. Sebab tu dikata tilawatul Quran. Pertandingan musabaqah tilawatul Quran. Pertandingan membaca Al-Quran. So pertandingan membaca Quran itu pertandingan siapa baca yang paling sedap lagunya, yang paling tepat tajwidnya, yang paling enak ataupun merdu suaranya. Okey, jadi di situ adalah musabaqah. Dia jadi satu pertandingan. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran dipanggil tilawah. Tapi Iqra dia bukan membaca saja. Iqra adalah satu proses penggalian, pengkajian, orang panggil lagi analisa, satu bentuk pembacaan dari sudut tanda, membaca tanda-tanda yang ada di alam. Contoh, kalau seorang ibu dia dengar anak dia menangis, dia dah baca dah, ini tanda lapar. Begitu kalau baby dah menangis, itu tanda, itu Iqra kondisi. Kalau kata dia nak susukan anak, sesuai ke tidak, panas ke tidak, kawasan terbuka ke tidak, ada ramai orang ke, ada tetamu ke, kena pergi cari bilik khusus ke, itu semua adalah Iqra. Macam mana kita membaca tanda, kesesuaian dan keadaan pada masa itu. Sama juga dengan hari ini. Hari ini kita membaca Iqra lagi. Apa yang kita Iqra? Ambil daripada Al-Quran, kita membaca tanda yang ada di depan mata kita. Bila Allah menampakkan tentang kejahilan umat, adakah kita membaca kejahilan umat ketika zaman Rasulullah saja tanpa kita menilai dan menganalisa kejahilan umat di zaman kita? So Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan. Pastinya apa yang Rasulullah buat adalah satu usaha untuk mengeluarkan umat dia di zaman dia. Kita pula kena laksanakan dan kena usahakan untuk mengeluarkan kejahilan daripada zaman kita. So ini adalah dua benda yang kita kena baca secara tersirat, dan dia penuh dengan strategi. Quran tidak boleh kita baca sekadar kita menjadikannya bacaan dalam bentuk tulisan semata-mata. Di sebalik tulisan itu, di sebalik teks itu ada tersembunyi konteks macam mana nak membaca ayat ini di zaman kita. How to apply, itu dipanggil applied science. Macam mana nak aplikasikan pula di zaman kita yang penuh dengan pancarobanya, dengan segala gejala-gejala sosial yang melanda kita. Pastinya kita perlukan kepada satu rujukan. Rujukannya yang hak itu datangnya daripada Allah. So ini antara benda yang kita kena perhatikan. So ayat keempat, Allah maksudkan bagaimana? Min qablu hudan linnas. Sebelum itu dia adalah sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi sebelum kitab tadi tu,
sebelum kitab itu, okey, kena faham sebelum kitab itu dia nak menjadi satu ketetapan, pertama dia menjadi satu petunjuk. Itu gaya bahasa Allah. Sebelum Allah turunkan kitab itu, dia menjadi satu petunjuk. So kita sama ni, kita dapat Al-Quran ni, kita lahir je, keluar daripada perut mak kita je, kita dah dapat kitab ni. Kita keluar daripada perut mak kita saja, surah Al-Kahfi tu dah ada dah. Orang sebelum ni dah baca dah Al-Kahfi tu setiap hari Jumaat. Sebelum kita buat, dah ada orang lain lagi buat. Sebelum kita, dah 1400 tahun orang buat. Maksudnya bendanya dah ada tak? Dah. Ketetapan itu sudah ada. Okey, dipanggil kitab, dipanggil ketetapan. Tetapi iqra'nya belum tentu ramai orang dapat. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, dia tersentuh dengan ayat tersebut, itu adalah satu tanda Allah sedang memberikan dia satu bentuk hidayah. Hidayah itu dipanggil petunjuk, hudan. Hudan, hidayah, berkongsi perkataan ataupun ru'ut yang sama. So hidayah itu datang untuk mengetuk pintu kita. Dia mengetuk kepada kita dalam bentuk mungkin kita dapat daripada pembacaan, mungkin kita dapat daripada blogging, kita dapat daripada Facebook, kita dengar melalui ceramah, kita dengar radio, kita tengok televisyen, kita membaca apa-apa saja, makalah, ataupun mungkin kita pergi bertalaki, mungkin kita bersembang-sembang, tiba-tiba ada satu cetusan ayat Quran itu mengetuk minda kita, sampailah kita kembali refer kepada kitab ini. Sebab betul lah ayatnya dah ada. Bila kita kata ayatnya dah ada, tandanya ketetapannya dah ada belum? Dah. Sebab ayat itu sendiri dalam Al-Quran, pergilah mana-mana perkataan yang kita jumpa perkataan Arabnya ayat, dia akan diterjemahkan sebagai satu tanda. Itu adalah ayat-ayat min ayah, dikatakan sebahagian daripada tanda-tanda. Itu antara benda yang kita kena baca secara strategic thinking. Kita tak boleh baca benda tu directly, literally Allah nak masukkan benda tu sebagai satu tanda. Melainkan kita baca, kita perhalusi dan kita lihat benda tu layer by layer. Kalau kita pergi surah An-Nur tu, surah 24 ayat 35 tu, dia kata nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Macam mana Al-Quran itu dia adalah sebagai satu petunjuk? Kan disebut dalam Quran surah 42 ayat 42-52 tu, Asyura 42 ayat 52 dinampakkan, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Waja'alna hunuran, dan kami jadikannya sebagai cahaya. Dan dia menjadi satu petunjuk kepada hamba kami yang kami kehendaki. Allah mention pula hamba kami yang kami kehendaki. So tak semua orang akan dapat kitab ini kecuali mereka yang terpilih. Betul dalam rumah kita ada Quran. Setiap rumah umat Islam dekat Malaysia ni rasanya tak ada yang tak ada Al-Quran. Paling kurang pun ada Al-Quran yang kecil, tak ada sistem macam ni. At least dia ada Al-Quran yang semuanya tulisan Arab, tak ada terjemahan. At least ada tak ayat Quran tu? Ada dalam rumah tu. Tapi faham atau tidak, berfungsi atau tidak sebagai petunjuk, berguna atau tidak dia sebagai satu rujukan. Kerana ada orang ada Quran tetapi dia tak jadikannya sebagai rujukan, dia cuma jadikannya sebagai satu bentuk tilawah, bacaan secara bahasa Arabnya, tetapi dia tidak memahami kandungan ayat tersebut. Jadi Al-Quran ini berjaya tak jadi satu rujukan? Tidak. Macam mana kita nak kata inna lillah daripada Allah, wa inna ilaihi kepadanya raji'un, kita rujuk. Allah bagi kat kita ayat-ayatnya. Daripada ini semua membuktikan kejadian kita. Dan dengan maknanya kita kena merujuk dia balik untuk kita memahami kenapa kita dilanda musibah. Sebab tu bila kita langgar batu ke, kita aksiden ke, berlaku kematian ke, kita akan baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca ayat tu tetapi kita tidak faham apa mekanisme dan juga apa applied sign di sebalik ayat tersebut. Sebab setiap apa yang berlaku, rujukannya dah ada tak? Dah. Kita kembali tak kepada Allah? Kena kembali. Sebab tidak ada benda yang akan berlaku melainkan semuanya ada tak? Pendidikan, pelajaran dan hikmahnya ada. Semuanya dia disampaikan dalam Al-Quran. Kena bencana tsunami, musibah tak? Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah tak benda tu datang? Ya. Dan kepada Allah kita kena rujuk kembali. Rujuk kat mana? Rujuk daripada kitabnya. Allah pernah sampaikan tak kisahnya dalam bicara tentang Nabi Nuh, apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu? Pernah tak cerita tentang apa yang berlaku kepada umat Nabi Lut, bencana-bencana yang berlaku? Semuanya ada tak? Ada. So ambil pelajaran daripada kisah terdahulu itu untuk kita apply pula di zaman kita. Sebab strategi Allah kepada Rasulullah untuk membangunkan agama, semuanya Nabi dapat melalui hudan, petunjuk daripada
Al-Quran. So tanggungjawab kita pula untuk mencari setiap ayat-ayat itu berbentuk strategi, bukan dalam bentuk hanya kita baca secara syok sendiri. Okey, tu kena faham. Okey, nampak wa anzalal furqan. Di situ Allah sambung lagi. Pertama, dia menjadi satu petunjuk kepada manusia, linnas. Wa anzalal furqan, dan kemudian Allah baru turunkan kepada kita furqan. So kena faham, bila orang dapat petunjuk, daripada petunjuk tersebut, sama ada petunjuk itu dalam bentuk bainat, kerana dia adalah satu penjelasan. Petunjuk perlukan penjelasan, bainat. Daripada penjelasan itu, dia akan mendatangkan furqan. Furqan itu adalah satu proses analisa. Analisa, pertimbangan, fakta antara yang hak dengan yang batil. Kita nampak sesuatu benda berlaku depan mata kita, bila kita duk sembang Allah akan bagi turunkan musibah lah apa semua, tiba-tiba Allah bagi betul, Allah bagi satu tsunami yang melanda umat Islam sampai mengorbankan berjuta-juta orang contohnya, kan. Di situ baru kita nampak bainat. Allah mampu melakukan benda tu sekelip mata. Allah mampu membunuh dan mematikan manusia sekelip mata. Allah mampu untuk menyebabkan kita ini tersedar daripada buayan ataupun lambungan lena kita yang lama. Allah sentak benda tu. Allah tarik nikmat kita supaya apa? Supaya kita berfikir. Dan di situ Allah bagi kita furqan. Kita ni nak jadi orang yang sama ataupun kita nak berubah, nak mencari sesuatu yang lebih baik tentang misi kita di atas muka bumi ni. Banyak benda semua itu datang dengan furqan. Furqan itulah yang akan menjadikan kita ni sama ada orang yang akan berpindah daripada menjadi golongan kiri atau bertukar arah kepada golongan kanan. Dia semua adalah pilihan. Allah bagi kita kuasa untuk kita memilih. Memilih untuk duduk di dalam syurga atau memilih untuk duduk dalam neraka. Memilih untuk kekal dalam kejahilan atau memilih untuk keluar kepada cahaya, petunjuk yang Allah nak berikan. So ini antara pilihan-pilihan yang kita buat. Bukan Allah bagi semua ni adalah untuk menguji, liyabluwakum hu ahsanu amala, untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya di muka bumi ni. Amal semalam kita nampak kan, amalan bukan saja cerita tentang mulut, bukan sekadar kita bercakap, itu belum lagi kita nampakkan sebagai satu amalan. Amal mesti datang dengan gerak kerja. Tangan dan kaki itu sentiasa bergerak untuk membangunkan agama. Kalau amalnya ambil bata, tak konkrit, simen apa semua, dia jadi bangunan. Itu satu amal kerja yang kita nampak hasilnya. Bercakap di mulut, dia belum lagi jadi satu amalan, kerana dia hanya jadi satu laluan silah untuk kita menyampaikan ilmu dan maklumat. Rasulullah bukan tukang bagi ceramah, tak. Rasulullah bukan pakar motivasi, tetapi Rasulullah adalah orang yang mengerjakan perintah Allah. Bab mengerjakan perintah Allah tu, apa saja wahyu yang sampai kepada Nabi, Nabi akan sampaikan pula kepada umat dia. Sampaikan bukan sekadar belete, tak. Sampaikan untuk membangkitkan umat tu, bangkitkan jiwa mereka. Daripada kebangkitan jiwa itu menyebabkan Islam itu dilihat sedang membangun. Bangunnya menjadi satu barang. Barangnya boleh dilihat, boleh dipakai, boleh dimanfaatkan pula oleh orang lain. Itu benda yang kita kena faham. Dan ini adalah satu benda yang tersimpan dah lama di dalam Al-Quran, tetapi kita hanya membacanya sahaja tanpa kita memahami dan mengamalkan apa isi kandungan yang Allah nak kita laksanakan. Sebab itu kita kena sama-sama kongsi, insya-Allah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Innal ladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang ingkar kepada ayat kami, bi ayatillah lahum azabun syadid. Sungguhnya mereka itu berada dalam azab yang sangat berat, azab yang berat. Wallahu azizun tiqam, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. So kita melihat ini adalah satu bentuk ancaman juga kepada kita. Allah dah bagi kita kitab, Allah dah bagi kita petunjuk, dan kemudian kita akan dapat furqan. Kelemahan dan kekurangan kita pada hari ini adalah bila mana kita tidak dapat mempertimbangkan benda yang depan mata kita, baik ataupun buruk. Kadang-kadang kita dah nampak dah depan mata kita orang yang macam mana jahilnya, orang yang dah terkeluar daripada landasan agama, kita dah nampak. Tetapi kadang-kadang kita buat-buat tak tahu, kita tak menegur, kita tak mencegah keji dan mungkar, kita tak mengajak dia kembali kepada
agama. Dan kadang-kadang kita rasa inferior pula. Bila kita tegur, kita takut orang cakap kita busybody. Bila kita tegur, nanti orang kata kita ni jaga tepi kain orang. Tapi itulah sebenarnya dasar kepada agama Islam yang hak. Agama yang hak ini adalah dia sentiasa menegur. Menegur itu adalah laluan solat. Itulah solat yang mencegah keji dan mungkar. Tapi benda ni dah tak jadi satu budaya. Dia sudah tidak jadi satu amalan. Amalan mencegah keji dan mungkar itu dah tak berlaku dalam umat kita. Kita banyak berdiam. Nampak benda buruk pun diam. Benda baik pun kadang-kadang pun berat nak kongsi. Sebab apa? Sebab rasa malas pun diam, kan? Tapi kalau gosip, dia laju sikit. Sebab apa? Gosip ni dia memang kena dengan nafsu manusia. Nafsu manusia yang suka banyak bercakap dan suka bercakap benda yang sia-sia. Kadang tak ada apa pun, tapi kerana dia suka sangat benda tu, kan, dia akan jadi ketagih. Itu antara benda yang paling mudah lah. Kemudian cerita-cerita lain yang zina ke apa ke semua tu, once dah kena penyakit dia, dan kita akan terus mengidap dadah ke apa ke. Itu semua adalah sebahagian daripada kerosakan-kerosakan yang terjadi akibat daripada kehancuran dan juga manusia yang telah terpesong dan termakan dakyah-dakyah dan doktrin yang telah pun dicipta oleh Dajjal. Kita ni sebenarnya adalah manusia yang dilahirkan dengan amanah. Amanah itu kita akan dapat, amanah dipanggil amanah, aman, daripada perkataan aman, iman. Iman pun dia, aman pun dia. Iman, orang yang yakin, orang yang percaya. Bila jadi tukar perkataan tu jadi aman, orang yang tenang, orang yang aman, orang yang sejahtera. Daripada perkataan pokoknya diambil daripada makna Islam yang membentuk maksud sejahtera juga. Jadi orang yang rasa selamat, sejahtera, orang yang aman. Bila engkau dah beriman, engkau akan sejahtera. Bila engkau dah mula tunduk kepada perintah Allah, tunduk ini berserah diri, tunduk kepada perintah Allah, engkau nak masuk kepada satu zon yang aman, yang tentram, yang tenang. Jadi orang-orang yang tenang ini adalah orang yang duduk dalam syurga. Orang yang tak tenang ni, orang yang haru biru ni, orang yang duduk dalam neraka. So kita kena tahu memilih. Jangan lihat syurga dan neraka selepas kita mati nanti. Cek dulu syurga dan neraka kita di dunia ni. Ada dunia ni yang memiliki ciri-ciri nerakanya dan ciri-ciri syurganya. Macam mana orang yang tenang, orang yang rasa aman, damai, hidup dekat dunia. Saat orang lain semua dalam keadaan huru-hara, dia masih boleh tenang. Tenang kerana dia berjalan berdasarkan petunjuk. Dia yakin apa yang dia buat, dia yakin dengan apa yang dia ada, yang dia dapat. Walaupun orang tu dapat Quran yang sama, dia pun dapat Quran yang sama. Tetapi kerana pembacaan dia tu lebih membawa dia kefahaman, dia lebih tahu macam mana dia nak mengorak langkah di atas muka bumi ni. Orang yang sama ada Quran juga, tetapi Quran itu hanya dijadikan Quran yang berbentuk bacaan semata-mata, tidak dalam bentuk pelaksanaan. That's why kadang-kadang dia tengok apalah dia, sama je Quran. Hantar anak pergi mengaji kat sekolah yang sama, hantar anak pergi kat tempat yang sama, tapi anaknya masih lagi anak yang mulut murai lah, derhaka lah, mulut celupa ke, merempit ke apa semua. Orang ini lain pula. Kenapa anak dia jadi, kenapa anak ni tak jadi? Dia jangan kita baca sekadar bentuk akhlak saja. Apa yang ada pada ibu bapa itu adalah acuan yang akan membentuk anak. Iman tak boleh diwarisi, itu satu, kena faham. Iman tak boleh diwarisi, tetapi dengan ilmu boleh diwarisi tak? Ilmu boleh diwarisi. Ilmu Al-Quran kita berikan kepada anak, anak akan membaca Al-Quran itu dengan kefahaman yang sama. Bukan kita hantar anak pergi tahfiz, lepas tu kita harapkan anak tu menghafal Quran dan kemudian kerja kita selesai. Kita pula tunggu saja, nanti kita akan dapat syafaat bila anak kita dah jadi hafiz, anak kita dapat menyelamatkan kita daripada neraka. Senang saja kita berfikiran begitu. Anak pun hantarlah pergi sekolah tahfiz. Sebab apa? Sebab nak mendapatkan syafaat yang kita hanya bersangka-sangka. Tak. Al-Quran ini hanya akan menjadi syafaat kepada kita. Jangan ingat kita baca Quran untuk syafaat di dalam kubur nanti. Tak. Quran gunanya dekat mana? Gunanya di ketika kita hidup. Waktu kita hidup, inilah manual buku yang kita akan gunakan sepanjang hayat kita. Once dah mati, dia cuma akan menagih amal kita daripada kitab ini. Dia akan menagih amalan-amalan kita. Macam mana kita dah bangunkan agama, macam mana kita dah manfaatkan harta yang Allah bagi, nyawa yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi, ilmu yang Allah bagi, kitab yang Allah dah pun berikan kepada kita. Masa itu hanya menagih amalan kita untuk kita buktikan, jelaskan, bainatkan. Ketika itu bukan dengan mulut, yang ditunjuk adalah anggota badan kita.
semuanya akan bercakap tentang amal yang kita dah buat di dunia ni. So mulut dah tak jadi apa dah, sebab Allah dah nampakkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah ni, kemurkaan Allah apabila kita ni cakap tapi tak buat. So waktu tu mulut tak akan jadi lagi laluan untuk kita membuktikan kerja buat kita. Waktu tu yang akan dilihat adalah hasil kerja, dan itulah hasil kerja yang akan kita tinggalkan dekat atas muka bumi ni. Baik kita sebagai seorang manusia, kebaikan itu akan dilihat oleh manusia yang lain. Tetapi buruknya kita di atas muka bumi ini, jangan tunggu Allah nak lihat kita, manusia pun akan perhatikan keburukan kita. Dia akan jadikan sebagai satu peringatan supaya kita tak jadi macam mana orang yang ditunjukkan tadi tu. Tahu, buruk orang kan ungkit, jangan jadi macam Mamat ni, jangan jadi Minah ni. Kematian kita akan jadi satu kisah dan pelajaran. Itu juga yang ada dalam Quran. Kematian Fir'aun, kisah Fir'aun jadi pelajaran sampai hari ini. Kematian anak dan juga keingkaran isteri kepada Nabi Nuh sampai hari ini lagi dicerita sampai kepada kita. Berapa ribu tahun dah benda tu. Dan macam pula Nabi Nuh pula, kisah keluarga dia dikongsikan. Pada kita hari ini, kalau kita kongsikan cerita benda tu, kita akan marah. Oh, ni tak boleh, aib. Tahu kita kata apa? Ni aib keluarga ni, kita kena jaga, kena pelihara. Tak baik untuk kita nampakkan aib orang. Tapi Allah cerita tak apa yang berlaku kepada Nabi Nuh? Aib Nabi Nuh tentang isteri dan anaknya dikongsikan tak? Dikongsikan. Untuk apa? Untuk pelajaran kepada kita. Untuk dinampakkan sebagai sesuatu yang kita jadikan pelajaran dan sempadan. Ini contoh isteri yang tidak taat, isteri yang tidak patuh, isteri yang telah melawan suami dia sendiri berdepan, anak yang derhaka kepada bapaknya secara berdepan. Benda tu diceritakan dalam Al-Quran. Jelas macam mana dia melawan perintah Allah dan juga perintah bapanya yang seorang Nabi. Ada tak kisahnya dalam Quran? Ada. Dan itulah yang kita nak kena sampaikan kepada anak cucu kita. Walaupun kisah itu adalah kisah yang pada kita aib, tetapi aib itu demi untuk menjaga keselamatan dan juga menjaga maruah anak-anak kita. Dan hari ni kita tengok macam mana berita, Facebook, apa semua sedang mengeluarkan kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran. Tapi adakah kita mengambil itu sebagai satu peringatan, ataupun kita hanya jadikan sebagai satu hiburan? Kita kongsikan tanpa kita ambil manfaat kisah-kisah yang disampaikan. Okey? Itu benda yang kita nak nampakkanlah sedikit sebanyak. Setengah jam tu hanya untuk kita ulang balik sedikit tentang Furqan. So apa tu Furqan? Hudan adalah satu petunjuk, Bainat adalah satu bentuk penjelasan dan juga bukti, sehinggalah kita nampak dengan jelas. Kalau kita baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab namun faqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan beriman ahli kitab ni, orang-orang yang duk baca kitab ni, orang yang tahu tentang kitab ini, selagi mana apabila mereka tidak lihat ataupun tidak nampak, tidak sampai kepada mereka bainat. Jadi cerita orang-orang luar ni, dia akan beriman hanya apabila kita nampak bainat. Itu ada tak dalam Quran? Ada. So baca Quran ini kena baca dalam bentuk penuh dengan puzzle. Ayat dia bersepah. Yang kita baca ini secara mushaf. Tetapi nak memahami strategi agama, dia mesti datang dalam bentuk ayat-ayat yang kita kena susun balik secara asbabun nuzul. Bagaimana Rasulullah pun diajar dengan tartil, dengan asbabun nuzul, diturunkan berperingkat-peringkat dan disampaikan secara Furqan. Nabi sampai satu ketika Nabi diuji dengan keadaan yang sangat-sangat pedih, sakit, sempit, ruang yang kadang-kadang Nabi duduk dalam keadaan tertekan. Macam mana Al-Quran itu datang memberi Nabi jalan, macam mana nak menghadapi segala situasi yang berlaku. 13 tahun di Mekah, Al-Quran itu menjadi pedoman, sumber kekuatan kepada Nabi untuk bekerja. Ketika kalau kita sembang tahun ke-9 selepas daripada kematian Khadijah dan juga bapa saudara Nabi, macam mana diturunkan surah Yusuf kepada Nabi. Surah Yusuf itu sendiri memberikan kekuatan kepada Nabi, nak nampakkan kepada Nabi ada seorang anak, seorang budak yang dibuang keluarga dia sendiri. Nabi kena boykot tak di Mekah? Diboykot.
Nabi dipulaukan, Nabi disanction, Nabi tak diberikan peluang untuk bersama-sama dengan kabilah-kabilahnya, dan orang yang satu-satunya orang yang sangat rapat dan dekat dengan Nabi telah pun meninggal dunia, Siti Khadijah. Dan orang yang memayungi Nabi sepanjang berada di Mekah waktu itu, yang jaga Nabi, yang menggunakan seluruh apa saja yang ada pada diri dia untuk menjaga keselamatan Nabi di Mekah, telah pun meninggal dunia. So macam mana Nabi nak bangkit? Nabi dalam keadaan yang gusar, Nabi dalam keadaan yang risau. Dan ketika itu surah Yusuf nak bagi tahu, walaupun engkau dah dibuang, engkau dah dijadikan hamba, engkau diangkat dan dipenjarakan, akhirnya Allah bagi sesuatu yang sangat besar kepada Nabi Yusuf. Dia menjadi seorang yang menjaga perbendaharaan. Dia antara orang yang memiliki satu perbendaharaan. Tengok ayat Allah menceritakan Yusuf memiliki perbendaharaan di bumi. Apa yang Nabi Yusuf dapat? Kemahiran dia untuk mentakwil sesuatu yang akan berlaku. Itu yang Nabi Yusuf dapat. Dan benda tu Nabi Yusuf pegang sebagai satu yang bernilai, yang Nabi gunakan sebagai petunjuk kepada masyarakat di zaman dia. So begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat sesuatu yang sangat-sangat besar. Walaupun ketika itu di Mekah, Nabi diberikan satu motivasi sebelum Isra' dan Mi'raj. Kemudian barulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hanya untuk memberikan Nabi motivasi secara dalaman. Bagaimana Nabi nak bergerak, meninggalkan sesuatu yang Nabi dah cuba bangunkan dan usahakan 13 tahun di Mekah, dan cahaya yang sebenar yang akan baginda dapat, baginda miliki, berada di Madinah. Sebab tu Madinah ini dipanggil Madinah Al-Munawwarah, Madinah kota yang bercahaya. Sebab cahaya agama itu bersinar di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. 13 tahun usaha Nabi itu penuh dengan kegelapan. Macam mana nak cari jalan untuk bangkitkan agama di Mekah? Tetapi kejumudan dan kejahilan umat di Mekah itu sangat-sangat tebal. Tak boleh nak buat apa dah. Kerak dia orang ni terlampau sangat. Jadi Nabi terpaksa bergerak mencari satu tempat baru, hijrah ke Madinah. Itu cara. Nabi terpaksa membawa diri, lari daripada kerosakan-kerosakan yang ada di Mekah untuk membina establishment yang baru di Madinah. Jadi Nabi bersembunyi di Madinah. Tapi lepas tu kena serang lagi tak? Tetap diserang, tetap ada orang datang. Jadi Nabi kena bina sesuatu di kota yang baru. Kena bawa satu makanan yang baik, kena cari satu makanan yang baik, kena bawa wang perak yang ada pada tangan Nabi, yang Nabi pada mereka tidak bernilai di Mekah, tetapi dia bernilai di Madinah. Ini dah mula masuk tajuk Kahfi ni. So pelan-pelan kita akan ceritakan. Okey, so kita akan pergi surah Kahfi. Okey, kita tengok surah Kahfi. Hari ni kita akan baca ayat yang ke-19. Hari tu kita dah baca ayat ke kita baca ayat berapa itu? 18 kan? Okey, so kita tengok ayat ke-19. Okey, baca pelan-pelan. Tu cerita dia. Allah kata apa? Wa kadzalika ba'asnahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Untuk apa benda dibangunkan mereka? Agar mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Okey, kalau kita tengok ayat ni, sebenarnya kita semua ni sedang disoal. Kita bukan dibangkit daripada tidur yang macam mana kita faham tu, macam mana dalam gua tu. Sekarang ni kita semua sedang dikejutkan, suruh dibangunkan. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Itu yang berlaku kepada Nabi Muhammad. So kita pun sedang dikejutkan. Bangkit, sedar, sekarang ni kita dah lena berapa tahun. Bangkit dan cuba buka mata tu luas-luas. Tengok dah berapa tahun kita ni diperbodoh-bodohkan, diperkotak-katikkan oleh sistem agama. Lihat dan bagaimana kita hari ni sudah menjadi satu umat yang rosak, umat yang jahil, umat yang telah pun menjadi orang-orang yang diperhambakan
oleh sistem Dajjal. Bangun, perhatikan dah berapa lama kita ni jadi manusia yang bingung, manusia yang dah disesatkan, sesat di dalam agama sendiri, sesat dalam kehidupan kita yang kita sangka kita duduk dalam agama yang kita rasa kita perolehinya daripada nenek moyang kita. Kita beranak saja kita dah jadi seorang Islam. Allah suruh kita bangkit, bangun, cek berapa lama dah kita duduk dalam kejahilan ini. Tanya diri sendiri. Tak boleh, tak ada orang mampu jawab. Sebab tu dalam ni ada orang yang akan bersangka-sangka, ada yang kata saya ni dah 40 tahun dah Islam, ada kata macam saya dah 30 tahun dah duduk kat dunia ni. Ada yang tak tahu. Ada yang duk rasa dah 1400 tahun lebih Nabi Muhammad daripada selepas Nabi dapat Al-Quran, sampai Quran tu datang kepada kita, keluar-keluar perut, Quran dah ada depan kita. Tapi persoalkan diri kita, dah berapa lama kita baca Quran ni? Faham ke tidak apa yang kita baca? Selama kita mengaku kita beriman ni, kita kenal tak Allah? Selama kita baca kitab ini, kita kenal tak kitab yang Allah bagi kat kita ni? Tanya diri kita, jangan tanya orang lain. Banyakkan bertanya diri sendiri, banyakkan kita muhasabah diri sendiri. Sebab tu dalam tu mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Itu cuma gambaran. Itu adalah cerita yang berlaku kepada Al-Kahfi. Strategi ni kita sendiri pun akan tanya, kita ni dah lena berapa tahun? Setengah abad kita dah lena menjadi orang yang lalai, leka, lara, hidup dekat dunia ni bermain-main. Berapa tahun dah kita ni? Kita pun tak boleh bagi tahu berapa anggaran kita dah jadi macam ni. Kita pun tak tahu berapa sebenarnya usia kita dah bazirkan, nyawa yang dah kita buang, masa yang dah kita rugi. Kita tak boleh nak jawab, melainkan Allah jawab di situ. Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Allah lebih tahu batas masa kamu. Kalau rajin baca surah Muzammil tu, surah Muzammil adalah cerita tentang orang yang berselimut. Cerita orang tidur tak? Cerita orang tengah tidur. Baca surah, tak banyak ayat dia, 20 ayat dia. Ayat 1, 2, 3 Allah suruh kita bangun malam. Allah tak suruh kita solat lagi. Allah suruh bangun malam, baca Quran. Baca Quran dulu. Baca supaya kita tahu kita ni sedang duduk dalam dimensi yang bagaimana. Dimensi manusia yang sedang lalai, leka, lara, yang Allah sedang duk kata kat kita, fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Celakalah orang yang solat. Celakalah orang yang solat. Kenapa mereka ni celaka? Kerana mereka ini lalai. Lalai. Kita ni keluar perut, kita dah Islam, tetapi sejauh mana kita memahami keislaman kita? Sejauh mana kita memahami akidah yang kita pegang? Sejauh mana kita mengetahui apa yang kita sedang buat di atas muka bumi Allah ni? Kita tahu ke tak tahu? Kita faham ke tak faham? Apa sebenarnya tujuan kejadian kita? Adakah kita sekadar nak duduk dekat dunia ni, kita dibolak balik, sekejap kita baik, sekejap kita buruk, sekejap kafir, sekejap beriman? Adakah kita hanya nak jadi orang yang dibolak balik ke kiri dan ke kanan ini sampai kita mati? Adakah kita nak jadi orang macam tu? Kita tak pasti. Kita ni siapa sebenarnya? Dan akhirnya kita hanya mengharapkan dengan belas ihsan dan kasihan Allah itu, kita mengharapkan Allah akan ambil kita dan masukkan kita ke syurga dia. Masih belum pasti. Kita belum dapat lagi satu kepastian, kenikmatan orang-orang yang yakin dan percaya. Ini orang yang beriman ni, yakin dan percaya. Dengan ilmunya, dengan matanya, dengan haknya. Ainul yakin, hakul yakin. Setelah dia dapat ilmu yakin. Macam mana kita nak jadi orang macam tu? Orang yang jelas. Datanglah rasuah ke, harta ke, tahta wanita. Macam mana berlaku kepada Rasulullah. Orang Quraisy datang tu, Abu Jahal offer apa? Bagi harta, bagi tahta, bagi wanita. Kau cakap saja, you name it, I will give you. Ayat dia gitu. Tapi Nabi tetap stay strong, firm, berprinsip, tegas. Sampai Nabi keluarkan apa? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang yang ingkar. Dinampakkan ya ayyuhal kafirun. Dan hujungnya Nabi nampakkan lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau apa yang engkau percaya, apa yang engkau beriman, apa engkau yakini, tu cerita din. Cerita tentang cara hidup. Bagi kamu cara hidup kamu, bagi aku cara hidup kamu. Nampak
Nabi firm, Nabi jelas, kau tak nak dah. La a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Oh, kau minat tengok wayang, tak apa, kau nak tengok wayang lah, aku tak nak. Itu kita dah mula memecahkan kita punya perbezaan tu. Dah ada satu tembok. Engkau suka naik basikal, tak apa, naiklah basikal. Lakum dinukum waliyadin, bagi engkau apa yang kau suka buat, bagi aku apa yang kau suka buat. Macam ayat yang lain Allah kata dalam Quran, Allah nampakkan macam mana Nabi kata, lakum a'malakum, bagi engkau amal engkau, bagi aku amal aku. Ada juga ayatnya dalam Quran pun ada. So semua itu sudah ada garis panduan macam mana kita nak jadi orang yang firm. Qul itu cerita tentang prinsip. Jumpa saja dalam Quran perkataan yang ada qul, katakanlah. Siapa yang nak kena katakan? Mesti ada orang yang nak kena katakan. Bila ada qul huwallahu ahad, katakanlah Allah tu satu, Allah tu esa. Siapa yang nak katakan? Sama dengan macam mana prinsip yang dibawa oleh Bilal bin Rabah. Ketika ditekan, ketika diseksa, ketika ditorture, dia katakan ahad. Walaupun dia maksudkan hanya perkataan ahad, tetapi di situ dia sedang firm. Disuruh untuk keluar daripada kepercayaan Islam yang Nabi bawa dan tunjuki waktu itu, Bilal tetap firm. Dia tidak goyang. Itu prinsip. Sama dengan hari ini, kita nampak sesuatu yang lalai, yang lara, yang Dajjal sedang offer, we are firm. Kita jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau, cara hidup engkau di zaman 2020 ini, engkau nak buat, ikutlah engkau. Engkau nak lingkup dengan hiburan engkau ke, engkau nak lingkup dengan keseronokan duniawi engkau ke, engkau rasa nak buat apa, lakum dinukum waliyadin. Bagi aku nak yang ini, aku nak jaga yang ni, aku nak reza, aku nak kefahaman begini. Sama juga dengan Al-Quran. Kalau engkau nak memilih untuk membaca dari sudut yang kau suka, lakum dinukum waliyadin. Bagi aku, apa yang aku nak adalah kefahaman. Bagi aku, yang aku nak adalah pengetahuan, ilmu, strategi yang Allah dah ada, dah Allah beri dalam bentuk bacaan yang khusus kepada mereka yang Allah kata afala yaqilun, tidakkah mereka menggunakan akal? Afala yatafakkarun, tidakkah mereka ini berfikir? So kalau ada orang dia baca Quran tapi tak nak fikir, jangan cakap banyak, tak buat apa. Kerana itu dia memilih jadi begitu. Sebab Allah dah kata tak awal tadi saya dah nampak kan, awal-awal Allah dah kata Allah bagi kita kitab, engkau pilih, engkau nak yang macam mana. Allah bagi kita syurga dan neraka, pilih nak yang mana. Tapi Allah tetap tak kata kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya untuk hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Allah pun memilih tak? Yes. Hamba yang kami kehendaki. Allah tahu siapa yang dia cari, dan yang dia cari itu tak ramai, illa qalila, kecuali sedikit. Berapa banyak dalam Quran itu menceritakan tentang sedikit. Begitu juga cerita tentang Ashabul Kahfi ni. Ada tak cerita bilangan? Ya, ada. Kalau kita baca ayat lain, ada yang kata mereka ini 7 orang, ada yang kata ni 9 orang, ada yang campur dengan anjing dia bagai jadi berapa bilangan ini. Ada yang kata dia hidup berapa tahun. Tapi Allah mention dalam Quran tu 300 campur 9. Ada yang tak tahu macam mana cerita dia. Tapi tak kisah. Islam dah jatuh berapa tahun, seorang pun tak tahu nak jawab macam mana. Berapa tahun selepas Rasulullah wafat, Islam dah mula menjatuhkan dirinya sehingga terbenam ke dalam bumi. Dia bukan lagi bangkit. Nampak secara material kita sedang bangun, tapi kita sedang jatuh merosot ke bawah. Kita semakin dipijak-pijak, kita semakin dihina. Masa inilah Islam itu terpaksa diselamatkan, terpaksa dilarikan, terpaksa disembunyikan supaya rahsia agama ini dapat kita selamatkan. Jadi banyak benda yang kita kena faham, kita kena cari jalan. Bagaimana kita nak memahami ayat-ayat yang Allah bagi kepada kita ni, bukan sekadar kita baca dalam bentuk teksnya saja, tetapi kita mesti membacanya dengan penuh strategi. Allah nak beritahu kita apa ni? Allah nak cakap kat kita, this fenomena Al-Kahfi ni pernah berlaku satu ketika dulu, dan sekarang ini fenomena ini sedang berlaku di zaman kita. Seluruh dunia ini sedang mengalami satu proses doktrinisasi daripada Dajjal. Pemesongan akidah, tak kiralah akidah Kristian ke, akidah umat Islam ke, Buddha ke, Cina ke, siapa sajalah yang mengaku ada agama di atas muka bumi ni, sebenarnya ada satu kuasa yang sedang membawa doktrin-doktrin sehingga manusia sudah tidak percayakan kepada agama.
dilambatkan dengan judi, dengan arak, dengan seks bebas, sumbang mahram, LGBT, keseronokan duniawi, yang berbagai-bagai cara mereka masuk daripada gadget, televisyen, panggung wayang, hiburan, semua benda dimasukkan doktrin-doktrin ini dengan sangat halus. Tanpa rasa bersalah, masing-masing meninggalkan agama masing-masing. Tanpa sedar, masing-masing terkeluar daripada agama masing-masing. Dengan apa? Dengan cara hidup yang mereka sangka mereka masih lagi dengan agama mereka, tetapi apa yang mereka tunjukkan daripada perbuatan, kata-kata, hubungan sesama manusia, dari segi kerjaya, dari segi akidahnya sudah lost, hilang. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya nama. Namanya masih Islam, namanya masih Kristian, namanya masih gini-gini, tetapi semuanya sudah hilang akidah dan pegangannya. Tak percaya dah, tak yakin dah. Anak-anak kita mungkin kita hantar ke sekolah agama, kita hantar ke sekolah untuk belajar pendidikan Islam, tapi bila kita tanya apa tu rukun iman, tanya apa rukun Islam, tanya tentang syahadah, tanya tentang Fatihah, tanya tentang Al-Quran, tanya apa saja berkenaan dengan agama, tak banyak yang mereka boleh jawab. Kerana prinsip itu sudah hilang. Prinsipnya sudah lost. Lost mean sesat. Sesat mean bingung. Bingung, kita tak dapat petunjuk. Macam mana kita nak mengatakan kita beriman, sedangkan kita sendiri tidak tahu apa itu iman? Macam mana kita nak kata kita beriman dengan kitab, padahal kita sendiri tidak kenal kitab? Kita sendiri buta huruf dalam membaca kitab. Kita boleh baca Arab tetapi kita tidak faham makna. Buta huruf. Mudah saja kita nak faham bila Allah dah sendiri nampakkan bagaimana kita tidak mengenali agama kita sendiri. Ini poin yang kita kena faham. So, kisah yang ada dalam Quran, jangan kita baca Quran tu dalam bentuk teks saja. Tak. Quran penuh dengan strategi untuk kita baca dengan mesej yang sangat tersirat. Halus Allah bagi maklumat itu hanya untuk orang-orang yang berfikir. Kita sambung baca tu, maka suruhlah salah seorang. Poin dia, Allah nampak kan? Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota. Ini bicara tentang orang yang dalam gua nak keluar pergi ke kota. Salah seorang pergi ke kota dengan membawa wang perak. Kalau kita tengok dekat sini, dikatakan biwariqikum. Dengan membawa, kalau ikut Arabnya dipanggil warak. Warkah ni datang dari perkataan warak. Warak ni kalau ikutkan dia satu lembaran. Dipanggil lembaran lah. Kalau dalam sini dia akan panggil membawa wang perakmu. So kita baca ayat. Okay, saya nak tunjuk satu ayat lah supaya kita nampak dengan lebih jelas. Masuk kat situ Tengok ni dari segi harfiah. 18. Okey, kita pergi 18 19 silap. Okey, ni 18 19. Okey. Tengok ayat tu. Pelan-pelan baca. Allah kata apa? Mereka berkata, ini 18 lagi. Salah pula. Mana 18 19? Okey, ni 18 19 betul? 18 19. Tak nampak tadi. Okey, mereka berkata, Rabbukum, Rabb kamu, a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa yang kamu berdiam, labistum. Okey, maka suruhlah, fab'asu, maka bangkitlah. Sebenarnya proses fa, bila jumpa perkataan fa di situ, sebenarnya cerita tentang proses, tentang apa tindakan yang kita kena buat. Therefore, maka apa yang kita kena buat ni? Maka suruhlah, fab'asu ni, bangkitlah, kejutlah, ahadukum, salah seorang daripada kamu, biwariqikum, dengan wang perakmu. Saya nak tunjukkan tentang wang perak kat situ. Jadi waraqah ni cerita tentang surat, ataupun dipanggil situ wang perak. Sebenarnya kita kena faham satu benda yang kita nak kena baca. Okey, satu benda yang kita nak kena baca adalah ayat-ayat ni bukan kita baca dari sudut bacaan yang kita hanya lihat
secara terjemahan. Dia tak boleh. Dia kena cari satu jalan macam mana kita nak membaca ayat-ayat Allah ini dengan penuh strategi. Allah cuma tunjukkan kepada kita satu jalan. Hari ni kita kena faham, wang tu adalah sesuatu yang berharga. Hari ni kita tengok wang. Tak ada duit, manusia tak boleh hidup, tak boleh makan. Tak ada duit, manusia jadi orang yang dia jadi manusia sanggup buat apa-apa semata-mata kerana duit. Itu nak nampakkan satu perbandingan. So bila wang yang berharga ni, kalau kita ada duit, kita akan beli makanan dulu, pakaian, benda-benda yang kita akan make sure benda tu jadi satu keperluan, bukan kehendak lagi, satu benda yang wajib untuk kita dapat. So first kali manusia akan cari makan, sebab manusia ni relate dia makan dan minum. Itu kita. So itu adalah satu analogi sebenarnya, nilai ilmu yang kita kena faham, dan dia adalah satu daya tarikan kepada agama. Ilmu ini, nak tahu orang ni minat ataupun berkehendak kepada agama, tengok kepada minat ni kepada ilmu. Itu dipanggil majlis ilmu. Majlis ilmu ni, kita buat majlis ilmu, berapa ramai yang ada dalam majlis ilmu? Cuba bezakan dulu ada orang buat troll, pukul 7 malam orang pergi kuliah, dengar dekat masjid 7 malam majlis ilmu, dengan 7 malam orang duduk dekat depan televisyen tengok cerita pukul 7 malam, drama tu lah 7 malam. Ada beza tak? Ada beza. Lebih ramai orang bercakap pasal cerita 7 malam tu daripada orang bercakap tentang agama, tentang Quran. Itu nilai dia, nilai yang ada pada majlis ilmu. Dan wang yang ada pada waktu tu dinampakkan wang perak. Ada beza tak wang perak dengan wang emas? Pastinya wang perak ini orang dah tak nampak nilai berbanding wang emas. So yang emas tu kat mana? Pukul 7 malam, cerita 7 malam tu, drama 7 malam tu yang sonok tu, yang tu yang orang lebih suka berbanding wang perak yang ada dekat dalam majlis ilmu. So itulah analogi kepada ilmu. Ilmu yang ada pada wang perak ini digunakan, dibawa keluar ke kota untuk cari makanan yang baik. Siapa makanan yang baik? Makanan yang baik adalah orang yang nak kepada ilmu tadi, yang kita boleh berjual beli dengan ilmu tadi, yang kita boleh tukarkan dengan makanan. Saya bagi ilmu, contoh sekarang ni saya sedang menyampaikan satu ilmu. Ilmu ini nak diambil oleh siapa? Nak diterima oleh siapa? Ini proses satu makanan minum yang kita sedang lakukan, kita sedang usahakan. Anda yang sedang melihat, yang sedang menonton, anda sedang menerima satu air. Ilmu adalah salah satu daripada analogi air. Makan dan minum, makan kepada kebatilan. Makan ni benda mudah. Agama ni, dia bagi kita makan dan dia juga mengharamkan kita makan. Dia bagi kita makan haiwan yang disembelih, tapi dia haramkan kita makan bangkai. Contoh simple tak? Mudah. So orang yang kita boleh makan, itulah yang kita akan gunakan untuk kepentingan kita. Yang tak boleh makan, kita jauhi. Sama juga. Jadi siapa yang duduk dekat dalam program ni, yang menonton cerita ni, antara orang-orang yang boleh saya makan, yang boleh saya gunakan untuk tujuan menyampaikan ilmu. Saya bagi air untuk kita minum. Hakikat makan dan minum. Kita kena makan dan minum. Allah suruh pergi masjid, makan dan minum. Surah berapa? Surah Al-A'raf ayat 31. Rajin tepek dekat komen tu. Allah suruh pergi masjid, tapi Allah suruh makan dan minum. Kenapa Allah tak cakap dalam tu pergi masjid dan solat? Tapi Allah kata pakai cantik-cantik, pergi ke masjid, tapi makan dan minum. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Nak makan tapi jangan berlebihan. Allah siap cakap dalam ayat tu, surah 7 ayat 31. So kita kena tahu ni hakikat macam mana kita nak membaca penuh strategi. So hari ni dalam Al-Quran tu Allah sebutkan nilainya jauh lebih mahal dari emas. Dia lagi mahal daripada emas. So siapa yang masuk majlis ilmu ni, anda lah orang-orang yang sangat-sangat bernilai di sisi agama, kerana anda berminat nak mencari agama. Anda berjuang untuk duduk dalam kelompok golongan-golongan yang sedang berjihad untuk mencari agama fi sabilillah. Itu nilai dia. Dan ini nilai ini Allah sebut dalam surah Al-Anfal, surah 8 ayat 63. Allah kata, engkau infakkanlah emas segunung bumi, seluruh bumi ni pun sebesar gunung buat emas tu, engkau infakkan, belum mampu untuk menyatukan hati manusia. Tak mampu lagi. Sebab apa? Sebab
yang menyatukan Allah, yang menyatukan manusia ni hanyalah Allah. Kak Ros ada masukkan tu. Surah 7 ayat 31. Itulah cerita dia. Pakai yang bagus, Allah suruh pergi masjid, makan dan minum. So ini adalah proses makan dan minum yang kita sedang buat. Okey. Kemudian Kak Ros tepek sekali ayat surah 8 ayat 63 Al-Anfal. Cerita tentang macam mana Allah cakap dah jelas. Engkau infaklah emas sebanyak mana pun seluruh bumi ni, isi bumi ni engkau letak untuk menyatukan manusia, tak boleh. Hanya Allah saja yang boleh menyatukan manusia. So Allah tu datang dari bentuk apa? Allah datang dalam bentuk pedoman wahyunya, petunjuknya, ayat Al-Qurannya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada manusia sebagai satu ikatan akidah. Ini yang dipanggil sebagai waqtasimu bihablillahi jami'a. Kita berpegang kepada ayat Allah ini, dengannya dia dapat menyatukan kita. Fa'allafa baina qulubah. Dapat dia memberikan kita ni satu ikatan. Dia satukan kita, disatukan hati-hati kita. Tu dalam surah apa? Surah Ali Imran ayat 103. Jadi semua ayat-ayat ni dibaca dalam angle yang untuk membaca dalam bentuk yang dia boleh jadi satu strategi. Bagaimana ayat-ayat ini dia saling terkait dalam skema yang nak menyuruh kita membaca dengan kefahaman. Bukan baca semata-mata teksnya, tapi maknanya sekali untuk tujuan apa? Untuk tujuan kita mampu mencerap. Allah menyatukan tak umat manusia di Madinah? Ya, Allah satukan. Tak bawa harta pun. Mereka berhijrah. Surah 9, surah At-Taubah ayat 20 tu. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka itu berhijrah dan berjihad. Wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Kadang mereka tak bawa apa pun. Adalah sikit-sikit. Nabi sendiri masih hijrah tu pun Nabi tinggalkan harta yang ada di rumahnya di Mekah. Nabi cuma membawa sebahagian apa yang Nabi mampu bawa. Dan Nabi keluar berdua waktu tu dengan Abu Bakar dulu. Kemudian diikuti oleh yang lain-lain, berkumpul di Quba. Barulah Nabi masuk ke kota Madinah. Jadi ada tak ayat dia? Ada. Semua itu adalah strategi. Dengan harta dan diri. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul faizun. Nampak kan? Dan bila mereka dah diangkat darjatnya di sisi Allah, mereka itulah orang-orang yang berjaya, yang beruntung. Itu Allah nampakkan. Step by step kita baca. Kita kena baca dari surah berapa? Contohnya tadi kan, kita baca dari surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 19. Kita kena faham apa dah kita warakah tu. Dan dia terkait dengan makan dan minum. Sebab apa? Gunakan wang perak ini pergi ke kota untuk cari makanan yang baik. So siapa makanan yang baik? Allah sendiri akan pilih siapa yang baik, siapa yang terbaik, siapa yang akan Allah jadikannya sebagai golongan-golongan yang diselamatkan. Dan Allah kata apa? Allah selamatkan kecuali sedikit. Tak ramai, sedikit. Inilah golongan-golongan yang akan mereka mendapat petunjuk dan mendapat hidayah, furqan yang Allah berikan. Kalau dia nak, dia akan kekal. Kalau dia tak nak, ini tak ada ni. Kalau dia tengok kalau lah orang yang sedang tonton ni, dia nampak benda ni, ni merepek ni, benda ni tak ada nak cerita-cerita macam ni, fine, tak ada masalah. Sebab itu adalah level yang kita baca dan kita faham dan kita nak faham begitu. Kita tak nak faham begini, fine, tak ada masalah. Allah akan memberikan kita hidayah. Jadi beruntunglah orang yang mendapat hidayah itu. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang sedikit. So kena faham, kena baca. Ayat yang ada dalam Quran ini, yang ditunjuk di sini adalah satu kaedah untuk kita membaca dengan strategi. Bukan kita baca secara baca tulisannya saja dengan harapan dah tutup surah Kahfi tu, okey, dah selamat dah daripada fitnah Dajjal. Tak. Habis baca Quran hari Jumaat tu terus tengok TV pula, dah tak selamat lagi dengan fitnah Dajjal. Kita dah masuk balik ke dalam sistem Dajjal. Habis baca surah Kahfi subuh-subuh, dah habis dah baca, tutup buku, dah kita masuk ke dalam sistem Dajjal melalui sistem pekerjaan dia, sistem kewangan dia, sistem hiburan dia, sistem yang sebenarnya dah lama dah menyebabkan kita dalam kesesatan. Bertambah lalai, bertambah leka. Kita duduk dalam perut ikan. Kita duduk dalam kegelapan. Dan kita expect dah habis baca Quran, tahu, habis baca Quran, tutup, selesai dah tanggungjawab aku sebagai umat Islam pada hari Jumaat. Semalam dah baca Yasin, selesai dah tugasku. Hari ni baca surah Kahfi, alhamdulillah, selamat dah daripada fitnah Dajjal. Belum.
fitnah Dajjal itu sendiri apabila kita keluar melangkah dalam aktiviti duniawi kita. Solat dalam 5 minit. Kita solat 5 minit, satu hari katakanlah kita ambil 5 waktu 25 minit. Ambillah solat sunat-sunat apa semua bagai setengah jam, sejam kita ambil. 1 jam daripada 24 jam. Kita besarkan Allah dalam satu hari sejam. 23 jam lagi kita sedang besarkan sesuatu selain daripada Allah di dalam skop kehidupan harian. 23 jam. Kita tidur lagi lama daripada kita solat. Jadi bagi orang yang mengatakan tidur itu adalah ibadah, dia faham kenapa dia kena tidur, dia akan dapat. Tapi ada orang tak ada kerja tidur. Ada orang malas nak buat apa-apa tidur. So tidur dia bukan ibadah. Tidur itu dah jadi satu yang melalaikan. So kena faham kaedah macam mana kita nak membaca. Tanda-tanda kita ini adalah golongan yang bagaimana. Ini kaedah macam mana kita nak memahami strategi yang Allah sedang berikan. Ada tak cerita tidur dalam Quran? Ada. Ada tak perintah tidur dalam Quran? Ada. Ada tak perintah malam sebagai tempat istirahat untuk kita? Ada. Tapi macam mana kita nak membaca itu? Tapi surah 73 selimut tadi ayat 20 tu Allah kata Allah yang tahu batas waktu siang dan malam kamu. Allah suruh bacalah apa yang mudah dulu. Nak kena buat benda tu. So satu persatu yang kita kena baca. So dengan ilmu yang mahal ni, kita nak faham ni, dengan ilmu yang mahal ni sebenarnya manusia ni dia berminat untuk menyatu. So hanya dengan sesuatu yang sangat bernilai ni, bila kita nampak Al-Quran ini adalah satu-satunya pedoman hidup kita, inilah yang akan menjadi satu matlamat yang akan menyatukan hati-hati manusia. Kemudian dia akan mengembalikan kehidupan kita yang lebih teratur, dan dia sangat-sangat mengajak kita berkasih sayang. No matter who you are, engkau pernah buat dosa ke dulu, engkau pernah buat salah silap dulu, itu dulu. Tapi once engkau nak kepada agama, no matter who you are, Islam akan beri ruang kepada kita untuk jadi orang yang lebih baik daripada dulu. Sebab tu Umar, sejahat mana pun Umar sebelum dia memeluk Islam, Rasulullah tidak pandang dosa-dosa lama. Tapi kau nak kepada agama, kau firm, be part of Islam yang hak. Bukan sekadar nak masuk kerana politik, bukan nak masuk nak memperjuangkan umat kerana duit, bukan kerana harta, bukan kerana tahta, then you are gone. Salah kita punya penilaian. Furqan itu yang batil. Kita nak Furqan yang hak. Baca, nampak dan fahamkan apa misi hidup kita ni berdasarkan perintah-perintah yang Allah dah beri. So kita kena tahu, kita hidup sekarang ni, adakah kita hidup dalam kasih sayang? Dengan kawan sekerja pun kadang-kadang bergaduh. Mana kasih sayangnya? Dah hilang. Dalam keluarga sendiri pun masih lagi ada pergaduhan kerana harta. Dengan adik-beradik sendiri pasal tanah gaduh. Patah harta pusaka gaduh. Sebab apa? Sebab mereka tidak diikat dengan kasih sayang yang sebenar. Walaupun darah daging sendiri pun boleh bergaduh lagi. So macam mana kita nak mencari kelompok yang boleh bergabung, tidak ada kepentingan melainkan kepentingan agama dengan Al-Quran. Tu Nabi buat. 40 orang yang pertama yang Nabi bentuk di Mekah, itulah golongan-golongan As-Sabiqul Awal. Yang terawal sekali mereka beriman dalam keadaan tidak ada apa-apa pun yang Nabi dapat tunjukkan. Tapi once Nabi masuk ke Madinah, sudah dapat dirikan satu establishment kota Madinah, baru ramai orang boleh masuk. Tapi mereka dah mudah untuk terima Islam kerana waktu tu sudah ada establishment. Mereka nampak bainatnya, mereka nampak buktinya. Tapi ada beza tak? Awalul muslimin dengan minal muslimin? Pasti ada beza. Orang yang tengok dulu, kau pergi dululah, kau dah berjaya nanti aku ikut kau. Kau buat dululah, kau dah rasa aku tengok kau stabil sikit, aku yakin aku masuk kau. Itu beza minal dengan awalul. Orang yang awal-awal ni, Nabi sendiri, awal-awal perang Badar, Nabi sendiri dekat depan. Kenapa? Kerana nak menunjukkan contoh uswah kepada yang lain. Itu benda yang kita kena faham. So ini yang akan membeli hati-hati kita sebagai umat Islam. Apa wang perak tadi? Untuk apa? Untuk menarik kita supaya kita kembali kepada agama yang sebenar. Dan apa yang kita sampaikan ni tak ramai orang nak. Sebab tu syarat dia illa qalila. Pegang kemas-kemas tu. Tak ramai di akhir zaman ini yang akan kembali kepada agama. Nabi dah cakap umat Islam waktu tu macam buih di lautan. Buih dekat tepi pantai.
Nampak ramai, tapi sedikit saja yang berkualiti. Kita nak jadi tak yang berkualiti tu, tanam sungguh-sungguh azam untuk kita jadi yang berkualiti tu. Sungguh-sungguh kita nak jadi orang yang Allah pilih berada di jalan yang istiqamah, lurus kembali. Okey? Sebab apa? Sebab kita ni dah terlalu lama terlena, dan kemudian khazanah ilmu yang mahal ini, khazanah ilmu yang sepatutnya kita dapat ini dah lost. Dia tersimpan dekat dalam tempat-tempat yang kadang-kadang kita tak nampak. Duduk dekat dalam gua yang orangnya dah tak boleh buat apa dah, melainkan dia cuma boleh melihat apa yang sedang berlaku depan mata, dan dia sedang berfurqan macam mana menganalisa macam mana nak membantu orang-orang yang dalam kegelapan ni. Itu Nabi duduk dalam Gua Hira 3 tahun. Nabi menganalisa, Nabi berfurqan, Nabi mencari jalan. Barulah Allah bagi kat dia kitab. 3 tahun baru Allah bagi kitab. Dan kitab itu Allah suruh Iqra. Iqra apa yang ada depan mata dalam alam ini. Kemudian Nabi ambil apa yang ada dalam ketetapan. Untuk apa? Nabi perbaiki apa yang umat sedang sakit. Sakit umat itu adalah kejahilan mereka. Lalu nak dikeluarkan daripada kejahilan, daripada kegelapan itu, dibawa kepada cahaya. Nabi dapat, Nabi nak selamatkan. Sama dengan orang-orang yang ni. Orang-orang yang dapat Al-Quran ini dan memahami Al-Quran ini, mereka pun nak orang lain pun diselamatkan. Tapi qu anfusikum wa ahlikum nara. Ada tak ayat dia? Surah At-Tahrim 66 ayat 6. Nak selamatkan diri kau dulu dan ahli keluarga kau. Selamatkan diri dulu, baru boleh selamatkan orang lain. Itu surah Tahrim. Jadi kita pun kalau boleh, biarlah kita dulu yang firm. Nabi Muhammad dia dapat, dia dah selamat, diselamatkan Khadijah, diselamatkan Ali. Tapi dia nak selamatkan bapa saudara dia, bapa Ali tak lepas, tak nak. Nampak tak? Ada. Akan ada yang berminat, akan ada yang tak. Nabi Nuh, kalau kita baca surah 11, surah Hud ayat 45, ayat 46. Semalam ada dinampakkan hari dekat Lenggeng hari tu. Kan macam mana? Bukan 60 11, 45, 46. Macam mana Nabi Nuh pun nak doa untuk anak dia, tapi Allah tak makbulkan. Nak tak selamat anak sendiri? Nak, tapi Allah tak makbulkan. Allah kata, jangan engkau buat ataupun engkau bertanya laisa laka bihi ilmun, apa yang di sisi engkau tidak ada ilmu, engkau tak ada ilmu, so tak boleh. Kita nak kalau boleh kita buat apa saja dengan ilmu dan kefahaman. Allah pandu kita dengan ayat-ayat Quran, Allah pandu kita dengan wahyu dan pedoman, dengan pengawasan. Kita buat kapal kita tu dengan pengawasan wahyu, petunjuk daripada Allah. Allah sebut tu untuk Nabi Nuh, khusus untuk Nabi Nuh menyelamatkan keluarga dia, orang dan umat sekitarnya waktu itu. Allah suruh Nabi bina kapal. 11 surah Hud ayat 37. Dinampakkan macam mana diminta Nuh itu untuk membina kapal dengan pengawasan, petunjuk dan wahyu. Ada tak cerita dia dalam sejarah? Ada. Pun kita kena baca. So banyak ayat-ayat Quran ini yang kita kena gali dan dalami, bukan sekadar kita baca teksnya saja. Okey. So penjelasan dan kefahaman yang praktikal tentang ilmu agama ni, dia sudah tidak ada progres. Bendanya dah hilang. Sebab dah duduk dalam gua, dah jadi satu yang tersembunyi, bukan semua orang tahu. Secara majoritinya umat kita sedang lena. So yang minoriti ni sedang berusaha untuk membangunkan agama. Biarlah mereka sedikit, tetapi mereka yakin dengan sedikit ini mereka masih lagi selamat daripada fitnah Dajjal. Biarlah mereka berdikit-dikit, tetapi mereka yakin dengan sedikit ini mereka mampu untuk tunjukkan contoh yang baik. Sedikit juga, bicara dia sedikit. So bila kita sedar nanti, cubalah kita fahamkan manusia dengan ilmu yang asal tadi tu. Sebab apa? Sebab sudah ramai orang tidak mengenali lagi. Orang dah tak kenal lagi harga dan nilai Quran ini. Pada orang, Quran ini digunakan pada majlis-majlis tertentu. Quran hanya digunakan pada majlis tahlil dan bacaan Yasin. Quran hanya boleh disukat-sukat, dipilih-pilih surah-surah yang kita suka baca pada waktu-waktu tertentu. Quran hanya kita akan manfaatnya waktu kita nak kahwin nanti. Jadikan hantaran, kalau di Johor, jadikan ayat untuk kita baca sampai khatam Quran, baru kita boleh menikah. Itu saja fungsi Al-Quran yang kita boleh
pakai dan kita boleh terima waktu tu. Sayang satu strategi agama, penat lelah Nabi berjuang untuk berikan kita kitab. Nabi pesan taraktu fikum amroin, Nabi pesan pegang dengan dua benda ni, dua perintah ini, lan tadillu abada, engkau tak akan sesat selama-lamanya. Tapi kita buat apa dengan Quran ini? Kita buat apa dengan kitab ini? Kita buat apa dengan sunnah Nabi? Melainkan kita sia-siakannya bila kita hanyut dengan kehidupan dunia yang sudah pun dalam sistem Dajjal. Kita tidak sedar kita sedang menjadi salah seorang daripada penyumbang kepada pembangunan sistem Dajjal. Kita tak sedar. That's why kita baca tapi kita tak laksanakan, tak faham. Jadi untuk orang awam, untuk orang yang biasa-biasa, untuk orang yang mungkin dah duduk dalam kehidupan penuh dengan pancaroba, duduk dalam keadaan yang diulit dengan urusan yang disibukkan dengan pelbagai urusan duniawi, sistem-sistem manusiawi, sistem-sistem yang dah dicipta oleh Dajjal ini, jadi mereka lebih sukalah dengan apa yang ada dalam mainstream. Jadi mungkin kalau kita dengar ceramah, kita boleh jadikan ceramah, walaupun ceramah agama, walaupun dia adalah daripada sudut pandang agama, yang kita lihat dia adalah sesuatu yang hanya untuk jadi satu halwa telinga. Dia jadi satu sumber yang kita boleh baca dekat mana-mana. Kita baca dekat internet ke, kita baca dekat majalah ke, kita baca dekat blog ke, dekat mana-mana media. Dia cuma boleh jadi satu santapan yang hanya untuk menyedapkan kita, menenangkan kita seketika. Tapi dia belum boost kita untuk kita bangkit. Dan itulah yang kita nak nampakkan. Terlalu mudah kita dapat sesuatu di YouTube. Macam hari ni kita dapat dalam Facebook begini. Dapat begini mudah, tapi kita hilang sesuatu. Kita hilang satu budaya mengutip ilmu secara talaki. Macam mana kita nak dapatkan ilmu ini secara berdepan, menghormati antara guru dengan anak murid. Macam mana kita nak menilai sesuatu yang sangat berharga dalam bentuk budaya dipan-dipannya. Macam mana kita nak sapa menyapa. Dia ada satu silah yang kita kenal. Yang ni kalau dalam Facebook ni boleh baca dekat komen, belum tentu lagi kenal, tetapi anak murid dengan murid dikenal. Macam mana Rasulullah kenal sahabat dia. Setiap orang sahabat-sahabat yang duduk berdepan-depan dengan Nabi, menerima wahyu secara berdepan, menerima petunjuk secara berdepan, itu lain rasa dia. Itu lain sangat. Sebab tu kalau pergi umrah, kita rasa personalize. Sebab dengan siapa saja kita bercakap waktu tu, dia adalah subjek untuk kita bercakap, subjek untuk kita bantu, subjek untuk kita ajak kembali kepada agama. Jentik, bukan jentik. Kadang-kadang tu ada yang kena bertepek-tepek, kena rasa macam penumbuk busuk, kena macam kena hempap, kena rasa macam ada benda batu besar atas kepala yang tak diletakkan atas kepala kita. Dengan apa? Dengan bila kita memahami ayat-ayat Allah. Selama ni kita tak baca dengan faham, tapi once kita baca dengan kefahaman, dia rasa sangat-sangat berat benda yang nak disampaikan. Ada tak benda tu? Ada. Surah 73 ayat 5 tu Allah dah cakap, kami akan turunkan kepada kamu khaulan thaqila, kami akan berikan kepada engkau perkataan yang berat. Qaul yang berat. Qaul itu daripada kata-kata, daripada mulut qul, qaul. Qaul adalah khaulan thaqila. Allah kata, kami akan berikan kepada engkau perkataan yang berat. Ada dalam surah orang yang lena, orang yang tidur. So kalau duk tidur nak bahagi benda yang berat, tak boleh melainkan kita bangkit untuk kita angkat amanah ni. So siapa rajin tepek surah 73 Muzammil ayat 5. Jelas Allah kata dekat situ, untuk kami berikan, sampaikan kepada engkau khaulan thaqila. Kita kami berikan ayat-ayat yang berat. So kita hari ni tengok dalam surah tu, tengok betul-betul balik, baca, supaya kita tahu siapakah yang kita nak kena baca dengan jelas. Ada tak satu perkataan dalam tu, wal yatalattaf, berhalusi. Berhaluslah kita dalam memahami ayat yang Allah nak berikan kepada kita dalam bentuk petunjuk. Petunjuk supaya kita baca dengan strategi. Petunjuk supaya kita baca dengan penuh minat dan mencari jawapan. Macam mana kita nak mencari jalan kepada agama. Inilah yang dimaksudkan dengan pembacaan yang berupa bentuk Iqra. Iqra, ilmu daripada Quran itu yang diturunkan daripada Allah sendiri. Sudah pun kita selama ni baca, tetapi kita tak minat, kita tak faham. Kita tak suka nak baca Quran kerana kita tak tahu apa kepentingan dia. Kita tak kenal dia punya potensi untuk menyelamatkan kita daripada neraka dunia dan neraka yang akan Allah berikan kepada kita secara abadi nanti. So kita kena cari jalan. Kita selesa baca Quran ini tanpa usaha nak memahami maknanya.
dan kita tak nak tahu maksud dia. Sebab apa? Sebab kita akan bacanya dalam solat dan kita akan gunakan Al-Quran ini hanya dalam majlis-majlis yang tertentu. Tak faham pun tak apa. Orang duduk depan baca Quran, tilawah apa semua, kan? Kita tak faham pun tak apa. Kita seronok dengar. Padahal Allah dah sebut dalam Quran, kita kena baca dengan jelas. Dan lazimnya kita cuma fokus kepada teks ni saja tanpa kita memahami konteks bacaan yang hak tu. So inilah kesimpulan dia apa yang nak disampaikan pada hari ini. Al-Quran yang kita dapat, dia adalah satu proses wang perak yang kita kena gilap balik khazanah ilmu dia. Ini dah jadi satu wang perak, wang perak yang tak ramai orang suka, tak ramai orang baca, tak ramai orang minat, dan dia ini adalah satu analogi yang kita kena ambil sebagai satu petunjuk yang paling tu. Ni, petunjuk yang paling lama. Petunjuk yang sudah hilang dia punya rahsia dan juga pelajaran-pelajaran besar, hikmah, kaedah yang tidak laku lagi, yang dah tak laku pada manusia hari ni. Anak-anak muda, Quran sudah tidak jadi satu ni. Dia lebih akan nampak ijazah, dia akan nampak banyak benda lah, dia akan nampak yang lebih menarik minatnya daripada Al-Quran. So kita dengan Quran, hubungan kita kadang-kadang hanya jadi untuk bacaan kerana pahala. Pahala itulah yang akan mengikat kita dengan Quran. Kalau tak ada pahala tu, rasanya tak ada orang akan baca. Tak ada orang yang akan hadap pun Quran ini dengan penuh minat. Dan kerana pahala itulah yang buatkan kita pun kadang-kadang rasa terpaksa baca. Sebab kalau tak baca nanti tak dapat pahala. Pun ada juga manusia macam tu. Sayang So kita tak nak. Sebab ilmu inilah yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh kejayaan dakwah Nabi satu ketika dulu. Allah tunjukkan macam mana Nabi bangkit dengan kitab, dengan Quran yang sama. Tak mustahil kita boleh bangkit juga dengan pedoman dan wahyu yang sama. So insyaAllah kalau kita gilap hari-hari wang perak ni, Allah akan tunjukkan kepada kita orang-orang yang ikhlas. Siapakah orang-orang yang betul-betul nak mukhlisina lahuddin, ikhlaskan dirinya kepada agama, untuk dia minat kepada khazanah lama ini. Dan itulah orang-orang yang ikhlas untuk mencari Allah, dan akhirnya sekali dia nak menyerahkan dirinya kepada Allah. Berserah diri itu adalah cerita tentang Islam. Wasallimu taslima. Macam mana dia nak mengislamkan dirinya dengan sebenar-benar keislaman, dan kemudian dia nak menyelamatkan orang lain juga dengan kesejahteraan yang dia dapat, nikmat yang dia dapat. Dan itulah makanan yang baik, itulah juga makanan yang suci. Itulah golongan-golongan yang kita sedang cari. Sama ada kita boleh dimakan oleh agama ataupun kita akan dimakan oleh Dajjal. Dajjal makan kita tak kesian. Dia kunyah kita sampai hancur. Dia kunyah kita sampai kita dah tak kenal lagi dah mana satu agama. Sampai kita dah tak kenal lagi mana satu halal, mana satu haram, mana satu hak, mana satu batil. Dia makan kita sampai kita jadi orang yang lara dan lalai dekat atas muka bumi ni. So cuba fikir-fikirkan, cuba tenang-tenangkan, renung-renungkan di hari Jumaat ini. Sama-sama kita muhasabah diri, kita ini selama ini adalah makanan siapa? Makanan Dajjal, ataupun kita ini adalah makanan yang baik, yang suci untuk agama kita sendiri. Itu sajalah harapan saya. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini, janji saya mungkin 1 jam, sekarang dah hampir 1 jam 20 minit. Saya harap apa yang disampaikan, kalau ada yang kekerasannya dari segi terkasar bahasa ataupun kelemahan yang saya nampakkan dari sudut penyampaian, mohon maaf, mohon ampun. Terima kasih kepada mereka yang berkongsi. Kita nak mendapatkan sesuatu yang besar melalui kehidupan kita ni. Yang paling besar adalah redha Allah. So muhasabah diri kita, adakah Allah redha terhadap apa yang kita lakukan sepanjang umur kita, sepanjang kita hidup? Adakah kita dibolak-balikkan ke kiri kan ke kanan, kita sendiri dah tak sedar berapa lama kita dilalaikan, disesatkan bergenerasi daripada nenek moyang kita. Kita sudah tidak mengenal agama yang hak. Kita mungkin hari ni kita Islam, kita dari segi namanya kita Islam, kita boleh bercakap di mulut kita Islam, tapi di mana hati kita ini benar-benar menyatakan kita ini duduk di landasan agama yang lurus, yang istiqamah. Itu yang kita nak kena nilaikan bersama-sama, insya-Allah. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat ilmu dan nikmat kefahaman,
bukan sekadar diberikan kepada kita angan-angan yang kita sangka Al-Quran hanya untuk tujuan pahala semata-mata. Okey, jadi carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Carilah wasilah, Allah kata. Surah Al-Ma'idah, surah hidangan. Hidangan cerita makanan. Hidangan ayat 35. Surah Al-Ma'idah ayat 35. So adakah kita hari ini hidangan yang baik untuk agama, ataupun kita ni sedang menghidangkan diri kita untuk musuh agama melalui Dajjal yang sedang mengelolakan pelbagai usaha doktrinisasi pemesongan akidah untuk menjauhkan kita daripada agama yang sebenar. Okey, jadi jemput datang ke channel Telegram Bicara Maqasid. Ada satu button discussion, boleh masuk ke dalam grup discussion kita beramai-ramai berjemaah. Ada linknya dekat dalam bahagian caption, dan kita boleh bersembang dekat situ supaya kita dapat gemburkan lagi minat untuk kita mengenali Al-Quran itu dengan lebih mendalam, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang berkongsi, yang share, yang sebarkan maklumat ini. Saya tak kecil hati kalau tak ada orang tengok. Sebab apa? Sebab saya yakin dan percaya Allah itu Maha menilai apa saja yang kita buat ini berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Dan walaupun ada seorang yang menonton, tetapi seorang itu adalah orang yang berkualiti, yang sedang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang Allah saksikan. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kita saksikan diri kita, adakah kita akan menjadi orang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, atau kita hanyalah jadi orang yang semata-mata hidup di dunia ini dalam keadaan kita lalai dan leka, tanpa kita faham tujuan dan maqasid hidup kita di atas muka bumi ini, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Kita jumpa balik satu hari nanti. Esok Sabtu saya ada kursus haji, jadi kita tak dapat teruskan program pada esok hari. Jadi kita akan jumpa balik pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Okey, so esok mohon maaf kalau ada rezeki lah tiba-tiba saya nak live ke, sempat live, saya akan maklumkan dalam pemakluman sama ada melalui channel Telegram ataupun dalam Facebook nanti, insya-Allah. Okey, itu saja. Mohon ampun dan maaf sekiranya tersalah terkasar bahasa. Hazza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.